Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Baru-baru ini ada satu isu yang cukup panas, cukup memeranjatkan, iaitu tiba-tiba Muhyiddin Yassin terkena jangkitan kepada pengeluaran fatwa. Baru-baru ini beliau dikatakan telah mengeluarkan fatwa. Saya tak tahulah sama ada sengaja atau tak sengaja, tapi dia telah berkata haram undi Pakatan Harapan. Akhirnya polis membuat keputusan akan memanggil Muhyiddin Yassin berhubung isu fatwa haram undi Pakatan Harapan. Polis akan mengambil keterangan pengerusi Perikatan Nasional PN iaitu Muhyiddin Yassin berhubung kenyataannya bahawa adalah haram untuk mengundi calon Pakatan Harapan PH dalam pilihan raya kecil PRK Pulai. Dalam satu kenyataan malam tadi, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Muhammad Suhaili Muhammad Zain berkata, polis telah menerima 2 laporan polis berhubung ucapan bekas Perdana Menteri itu pada 2 September. Kata Muhammad Suhaili, polis akan merakam keterangan Muhyiddin Yassin pada 11 September di pejabatnya di Kuala Lumpur. Semasa ceramah di Kempas, Muhyiddin Yassin mengisytiharkan adalah haram untuk mengundi calon PH Pulai Suhaizan Kayat sambil merujuk kepada penegasannya sebagai fatwa. Ketua Muda Pulai Amanah Muhammad Harith Hambali akhirnya bertindak membalas dengan membuat laporan polis terhadap Muhyiddin Yassin. Katanya ia adalah ucapan ridikal dan sesuatunya yang sepatutnya tidak berlaku di Pulai, katanya. Tambahnya lagi, apa yang diperkatakan juga boleh mengelirukan pengundi, katanya. Sementara itu, Suhaili berkata polis telah menyelesaikan siasatan terhadap ucapan Presiden PAS Abdul Hadi Awang yang didakwa mempersoalkan kuasa lembaga pengampunan. Kata siasatan itu akan dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara tidak lama lagi untuk tindakan selanjutnya. Dalam ucapan pada 26 Ogos yang lalu itu, Hadi Awang didakwa berkata proses pemberian pengampunan di Malaysia bertentangan dengan ajaran Islam, di mana sepatutnya keluarga mangsa yang berhak untuk memberi pengampunan dan bukannya lembaga pengampunan. Timbalan Ketua Polis Negara Ayub Khan Maidin PC memberitahu pemberita pada Isnin, polis akan mencadangkan agar Hadi Awang didakwa mengikut Seksyen 4 Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Menurut Suhaili, siasatan terhadap Hadi adalah satu-satunya kertas siasatan yang membabitkan isu 3R, kaum, agama, royalty daripada kempen pilihan raya kecil Pulai. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya pun tidak pasti kenapa Muhyiddin keluarkan fatwa itu, tetapi bagi saya itu agak tidak adil lah, tidak adil. Mana mungkin boleh terus tiba-tiba saja membuat andaian menghakimi manusia itu haram, dan haram itu kalau mengundi, kalau hukumnya haram tu dosa besar, boleh masuk neraka tu. Jadi mana mungkin manusia boleh menghakimi manusia untuk halal haram dan surga neraka? Tak boleh. Kita hanya boleh menghukum mengikut konsekuensi dia saja, kesan-kesan dia saja, itu undang-undang Malaysia. Tetapi untuk sama ada di atas daripada kuasa manusia, iaitu surga neraka, itu saya fikir itu kita tidak berhak di antara manusia dan manusia untuk menetapkan bahawa kita masuk surga atau masuk neraka, haram atau halal. Apatah lagi kalau ini hanya permainan politik. Persoalannya nanti kalau tiba-tiba Muhyiddin dan Hadi Awang bergaduh, kalau tiba-tiba PAS dan Bersatu berpisah, adakah itu akan tetap dipegang bahawa pengajaran itu atau fatwa itu tetap dipegang, ataupun itu hanya tinggal kenangan? Nah, nanti tiba-tiba
Apa pula pendapat Muhyiddin kalau sudah berpisah dengan PAS nanti ataupun sudah berpecah Perikatan Nasional? Tak mustahil, sebab dulu Muafakat Nasional pun cukup kuat. Muafakat Nasional cukup kuat di antara UMNO dan PAS. Tapi selepas itu berpisah dan sekarang tiba-tiba dah jadi seteru di dalam politik. Okay, so Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Wow, ini pengakuan yang cukup mengejutkan daripada Atok, daripada seorang yang sudah berusia hampir 100 tahun. Rupa-rupanya ini pendedahan pengakuan daripada Mahathir sendiri Yang ni Mahathir sendiri yang akui. Ini tak payah orang nak tolong dedah, tak payah orang cuba-cuba untuk korek-korek, bongkar sana sini, tidak perlu. Kerana apa? Mahathir sendiri mengakui bahawa dia dah 9 kali dipanggil polis berkaitan 3R. Itu kata Dr. Mahathir. Mungkin dia nak cakap dia ini sedang ditindas ke apa. Tapi bagi saya lihat tajuk ini, saya nampak di sana bahawa Mahathir memang selalu disiasat oleh polis berkaitan 3R. Kenapa? Kerana dia suka cakap tentang 3R. Sebab itu dah 9 kali kena panggil. Jadi polis pun tak akan panggil, tak akan panggil kalau tak ada apa-apa yang patut dipanggil. Tapi ini dah 9 kali dipanggil polis berkaitan 3R. Dah 9 kali dipanggil. Sepatutnya Mahathir dah bertaubat, dah berubah. Jangan buat lagi. Kenapa nak tambah sampai berpuluh-puluh kali kah? Tak baik tahu untuk teladan bagi generasi akan datang. Tak baik untuk jadi teladan daripada seorang tokoh negara Malaysia, tapi dah 9 kali dipanggil. Bayangkan, memang itu impression yang tak bagus lah bagi saya. Bekas Perdana Menteri itu berkata beliau tidak kisah berapa kali dipanggil polis. What? Tidak kisah? Susah lah kalau tak kisah. Nanti orang ikut susah. Susah. Nanti jadi teladan, jadi ikutan, susah, tak baik. Ini dapat menghancur negara Malaysia kalau terus menerus begini. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad berkata beliau sudah pun 9 kali dipanggil oleh polis untuk dirakam keterangan berhubung isu berkaitan sensitiviti kaum, agama dan institusi diraja 3R. Mahathir berkata nak siasat lah. Aku tak tahulah. Saya pun tak tahu macam mana cara dia punya slang lah. Antu sudah tua, jadi mungkin nak siasat lah. Nak siasat lah. Ini sudah 9 kali saya dipanggil, kata Mahathir. Selepas ini 10, 11 kali tak apa. Kita akan kira berapa kali dipanggil. Maknanya Mahathir mau berikan adakah Mahathir mau memberikan gambaran bahawa dia tidak akan berhenti untuk terus buat apa yang dia buat ini. Saya nak cakap juga untuk bangsa saya, katanya ketika berucap pada ceramah sempena PRK Dun Simpang Jeram di markas PAS kawasan Bakri menurut berita harian. Yang saya hairan, waktu Mahathir jadi Perdana Menteri dia tak buat ini. Dia tak buat ini, malahan dia selalu cakap Melayu mudah lupa, Melayu pemalas lah. Tapi sekarang tiba-tiba sudah bukan jadi Perdana Menteri, baru dia nak buat macam begini. Saya pun tak pasti kenapalah. Pada hadir sama pada ceramah itu adalah seteru musuh ketat Mahathir dulu. Politik tetap politik. Bermusuh hari ini, bulan depan dah jadi rakan kongsi yang sanggup buat apa saja. Hadir sama adalah pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin yang pernah memecat Mahathir. Mahathir pernah saman di mahkamah. Presiden PAS Abdul Hadi Awang dan Presiden Gerakan Dominic Lau serta calon PN Dr. Muhammad Mazri Yahya. Ini barulah. Ini baru PRK Dun Simpang Jeram. Semua presiden datang.
Muhyiddin datang, Abdul Hadi datang, Dominic Lau datang. Ini macam betul-betul lah pertandingan satu planet, satu galaksi datang bersama. Kenapa takut kalah kah? Saya tahu apa yang diucapkan sini. Di sini akan dicatat pihak tertentu. Saya kena panggil pula lagi. Kalau tanya kenapa cakap macam itu, jawaban saya senang saja, kata Mahathir. Kalau salah didakwa di mahkamah. Selepas itu bolehlah saya jawab di mahkamah, katanya. Sebelum ini polis memaklumkan Mahathir disiasat kerana disyaki membuat kenyataan cenderung menghasut bagi mendatangkan penghinaan atau perasaan tidak setia terhadap institusi diraja. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman Muhammad Suhaili Muhammad Zain berkata, siasatan dibuat berdasarkan kenyataan yang telah disiarkan sebuah portal berita pada 6 Jun yang lalu. Dan jadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.